Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semua sihat? Cikgu sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ni cikgu ada minta kamu sediakan buku teks kan? Semua ada? Ready siap-siap dekat sebelah. Okey, hari ni cikgu nak ajar mengenai mercu kebanggaan kita. Siapa tahu apa tu maksud mercu? Ada tak yang tahu? Pernah dengar tak mercu? Perkataan mercu? Tak. Tak? Kita pernah belajar sebelum ni. Cuma cikgu tak pernah terangkan betul-betul lah apa maksud mercu. Okey, kat sini dia cakap mercu ni adalah bahagian yang tertinggi. Bahagian tertinggi ataupun puncak. Contohnya macam gunung, bangunan. Lagi apa? Apa lagi yang kamu rasa tinggi? Ada apa? Bangunan-bangunan tinggi, pokok dan sebagainya lah. Okey, ni apa? Jambatan angkat. Jambatan angkat tu apa? Kenapa nama dia jambatan angkat? Sebab jabatan dia boleh buka untuk lalu Okey, masuk. boleh buka tutup. Okey, siapa pernah dengar lagu London Bridge is Falling Down? Cuba nyanyi sikit. Pernah. Okey, lagu dia macam mana? Okey. Lagu dia macam London Bridge is falling down, falling down. Okey, tahu tak apa jambatan yang dekat Malaysia ni hampir-hampir sama macam London Bridge. Yang dia boleh angkat, dia boleh buka tutup lah. Jambatan apa di Malaysia? Siapa tahu? Kamu tahu tak ada jambatan macam ni dekat Malaysia? Kalau jambatan Pulau Pinang panjang, yang paling panjang di Malaysia, jambatan kedua. Okay, kalau jambatan yang boleh angkat ni ada di mana? Terengganu. Betul, di Terengganu. Jadi, okey, yang ni lah cikgu nak tunjuk dulu. Okay. Inilah gambar, nampak tak? Inilah gambar jambatan angkat Terengganu pada waktu malam. Okay, nak tengok sikit macam mana jambatan ini dibuka bila ada kapal nak lalu. Tuan-tuan, Allah, iklan dulu. Tengok dulu durian. menanam pokok durian. Kenapa? Mana mereka tahu. Okay. Okay, nampak kan jambatan dia bergerak. Nak angkat dah ni. Biasanya dia akan diangkat apabila ada kapal nak lalu. Okay, yang ni apabila dah angkat lah. Okay, masa ni jangan ada pula kereta yang nak lalu. Terbabas nanti. Okay. Siapa pernah pergi ke Terengganu? Pernah tengok sendiri jambatan ni depan-depan mata? Pernah. Siapa yang Pernah. tengok? Cantik tak? Cikgu tak pernah lagi pergi. Tak pernah. Okey. Jadi inilah jambatan angkat di Kuala Terengganu. Okey. Cuba buka buku teks halaman 130. Okey, siapa dah buka boleh hand? Okey, pastikan semua ada buku teks ni. Okay. Dah. Okey. Okey Mizan dah. Apa tadi cikgu nak cakap? Okey. Ada petikan mengenai apa di halaman tersebut? Mercu kebangsaan kita. Mercu kebangsaan kita. Okey.
Tapi sebelum tu, sebelum cikgu nak suruh kamu baca sendiri teks tersebut, cikgu nak tanya dululah. Apa tanda baca yang sering kita lihat bila kita baca petikan? Tanda baca ni macam noktah lagi. Ada apa lagi? Koma. Koma, betul. Lagi? Tanda soal. Tanda soal. Yang lain-lain? Apa lagi? Kita ada koma, ada noktah, tanda soal. Kalau kita menjerit, kita mengguna tanda apa? Tanda seru. Tanda seru. Kalau di permulaan ayat, kita kena letak huruf macam mana? Dimulakan Huruf dengan besar. Huruf besar. huruf besar. Okey, jadi cikgu nak tunjuk. Jadi antara tanda baca yang cikgu rasalah kamu dah belajar. Ada koma, tanda soal, huruf besar. Huruf besar ni bila je kita nak guna? Permulaan ayat. Okey, permulaan ayat lagi. Kata nama khas. Kata nama khas. Contoh kata nama khas. Nama orang. Okey, nama orang. Nama tempat. Nama binatang. Okey, pangkat-pangkat dan sebagainya. Okey, tanda seru. Tanda seru, contoh ayat tanda seru. Okey, orang lain cikgu nak selain Siti lah jawab. Kejut. Terkejut. Betul? Okey, noktah dan titik apabila kita memberi ayat penyata lah. Ataupun apabila ada singkatan nama bagi jawatan. Contohnya puan. Kita nak eja puan untuk dalam singkatan nama. Okay, kalau biasanya kita eja puan macam mana? Kalau kebiasaannya eja puan, P-U-A-N kan? Ya. Okay, tapi kalau kita nak singkatkan perkataan puan tu, kita nak tulis macam mana? Ada siapa-siapa tahu tak? Tak. N. Ejaan dia sebenar macam ni, puan. Tapi bila kita singkatkan, kita akan jadi PN sahaja. Dan ada noktah dekat hujung sebab nak menunjukkan perkataan puan PN tu adalah singkatan. Okey, pengikat kata yang ada macam ni. Macam telinga tu. Biasa kita guna untuk apa? Macam ada orang cakap. Betul, macam ada orang, bila seseorang bercakap lah. Contohnya Siti cakap, saya lapar, kata Siti kepada kawan-kawannya. Macam tu. Okey, cikgu tak nak teranglah panjang sangat mengenai tanda baca ni sebab cikgu tahu kamu dah belajar. Jadi cikgu nak tanya-tanya soalan je dekat kamu. Boleh tak? Boleh. 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 Kita main game lah. Nak sangat. Laju je. Sekejap. Cikgu bagi link. Cuba tekan link tu, boleh masuk ke tak? Boleh. Boleh, okey. Semua tekan link tu, masukkan nama masing-masing. Dan siapa dah masuk bolehlah mulakan menjawab. Okay, ramai dah ni. Ada Dania Kaisara, Siti, Ain Imanina, Faris, Mizan, Haikal, Syifa. Okay, boleh terus menjawab Okay, kita nampak Siti dekat depan. Kemudian ada Dania, Kaisara dan Ain dekat belakang.
Okay, Ain dengan Siti dah ada dekat tempat yang sama. Okay, Ain dah potong Siti. Cikgu tadi dia macam dah habis soalan. Sebab ada jawab salah ke Siti? Saya cuba lagi sekali lah. Okay, kita tengok siapa. Kalau ada 3 orang dah siap. Kita tengoklah siapa. Cikgu pertimbangkan nak stop ke teruskan. Siapa yang dah siap? Saya. Angkat tangan. Cikgu nak tengok berapa ramai yang dah siap. Cikgu, saya terkeluar. Allah. Zafran dah jawab berapa soalan tadi? Okay, semua dah siap ke? Ada lagi yang belum? Dia macam sampai soalan 6 cikgu. Okay, tak apa. Kita tengok leaderboard ni. Yang pertama Siti dengan 30 saat. Kemudian Ain, Mizan, Dania, Haikal, Siti, Dania, Kaisara, Faris, Syifa, Damia, Zafran. Tinggal lagi 2 orang. Delisha dan siapa Syah ni? Okay, sebab Delisha dengan Syah tu macam tak bergerak je. Ada masalah internet ke? Okay, ada 6 soalan je, tak apa. Okay, susah tak soalan tadi? Tak. Senang. Tak. Senang. Ada yang salah tak? Cikgu nak check. Ada tak yang salah? Ada. Salah dekat soalan mana? Okay, Tahniah Siti, Encik. Ain dan Encik dekat soalan Encik. Okay. Sebab itulah cikgu dah terangkan tadi. Kalau singkatan, okay tak apa Alisha. Kalau singkatan nama, kita akan tulis perkataan singkatan dan ada noktah di belakang. Okay. Jelas tak yang tu? Okay, sebabkan semua orang, cikgu dah yakinlah semua orang dah tahu. Dah tahu dah apa itu tanda baca dan tahu apa contoh-contohnya. Jadi cikgu nak kamu tengok balik pada muka surat 130 tu. Ada mercu kebanggaan kita, betul? Betul. Cikgu nak kamu baca dulu sendiri-sendiri petikan tu. Macam biasalah siapa yang dah habis baca boleh raise hand. Okay, Siti boleh turun. Dah habis baca Siti? Tak. Saya tekan. Okay. Baca dulu, cikgu bagi masa 2 minit. Cukup?
Okay. Dah? Dah. Dah. Okay, Nizan dah. Dah. Dania dah. Okay. Damia Dah. pun dah. Okay, semua dah Okay, apa yang pelik dekat petikan ni? Ada kesalahan titik. Okay, lagi? Banyak tak kesalahan yang ada? Banyak tu banyak. 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 Okay. Petikan ni mengenai apa? Mercu kebanggaan kita. Apa mercu kebanggaan kita yang dinyatakan dalam petikan ini? Mercunya adalah ialah apa? Jambatan tersebutlah, Jabatan Angkat Terengganu. Dan dia menceritakan mengenai keluarga siapa yang pergi ke Jambatan Angkat ni? Encik Farid. Encik Farish? Betul lah kan? Ayah Farisha. Encik Farid. Okey, betul. Keluarga Farisha pergi ke Jambatan Angkat. Kemudian mereka pun pergi melawat untuk melihatlah jambatan tersebut. Okey, kita tengok satu persatu. Dari perenggan yang pertama. Okay, Farisha tidak sabar hendak melihat keindahan Jambatan Angkat Terengganu. Di situ, dia akan menyaksikan teknologi seni bina tumpuan rakyat Malaysia dan pelancong asing. Okey, apa yang salah di sini? Pelancong. Ejaan. Okey, ejaan apa? Pelancong. Lagi? Teknologi. Okey, kita tengok. Okey, teknologi salah. Pelan- Sepatutnya kita eja teknologi macam mana? Kita eja teknologi. Ejaannya teknologi. Teknologi. Logi tu lain. Kamu tahu ke logi tu apa? Logi tu okay, dia tempat untuk menyimpan sisa buangan najis kita lah dari toilet lah biasanya. Okay. Ejaan sebenar teknologi. Okay. Yang kedua pelancong. Sepatutnya kita eja dengan huruf apa? Pelancong ni. Macam Oh. C-O-N-G. Pelancong. Okay, kita baca lagi. Matanya melilau-lilau untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelagatnya. Apa yang salah? Gelagatnya. Ada tak yang salah? Tak ada rasa. Tak ada. Tak ada? Tadi siapa yang jawab gelagat tu? Betul tak ada? Ain jawab. Okey, Ain. Betul lah Ain cakap salah eja gelagat. Patutnya macam mana Ain? Ada satu G je. Betul, satu G sahaja. Gelagatnya. Okey, kemudian kita baca balik. Kita sudah tiba. Kita berjalan kaki ke jambatan itu. Sementara itu, kamu boleh melihat panorama indah di sini, kata Encik Farid. Okey, apa yang salah? Apa yang kita nak betulkan? Ada tak? Tengok tanda. Ada? Apa? Panorama lagi? Okey, panorama. Panorama ni apa Apa maksud panorama? Panorama ni, okey ada yang tahu tak? Boleh kongsi-kongsi dengan kawan. Betul, Susana. Pemandangan. Pemandangan yang indah. Panorama, ejaan sebenarnya panorama. Bukan panurama, panorama. Okey, kita sambung. Wah, cantiknya seni bina. Tidak saya sangka Malaysia ada binaan sehebat ini. Luah Farisha. Okey, yang ni cikgu rasa kamu nampak lah yang mana salah dengan jelasnya. Yang mana? Luah. Kena buat tanda seru. Tanda seru. Malaysia. Tanda seru. Okey, Malaysia. Sepatutnya? Huruf besar. Huruf besar. Yang Kenapa besar. Malaysia kena huruf besar? Sebab dia negara.
Betul. kata nama Zahra, dia tepat. Ya, dia kata nama khas. Okey, sambung lagi. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di jejantas puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Okey, apa yang salah? tiket. Tiket sepatutnya? Tanda soal. Okey, tanda soal tu. Lift. Tiket. Tiket tu ada kata noktah. Sepatutnya koma lah. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar. Okay, apa yang lagi salah tadi? Zafran. Cikgu dengar Zafran cakap tadi. Tanda soal. Ni tanda soal. Sepatutnya noktah sebab ayat penyata. Dia hanya nak menyatakan sahaja bahawa mereka naik ke atas dengan lift. Kalau tanda soal, mesti ada soalan lah. Okey, tengok yang pertama. Okay. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak pada lantai kaca lut sinar di hujung jejantas puncak itu. Namun begitu, mereka mula gementar apabila dipandang muara di bawahnya. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai jumlah ketebalkan 75 cm dengan susun kan kaca sebanyak 3 lapis. Banyak ni, salah. Okey, seorang. Siapa dapat jumpa? Apa yang salah? Tebalkan. Apa dia? Mempunyai. Ketebalan. Mempunyai apa? Jumlah? Okey, yang Ketebalan. pertama adalah berpijak. Okey, sepatutnya ejaan dia macam mana? Imbuhan ni betul ataupun salah? Tambah R. Betul, tambah R. Sepatutnya berpijak. Berpijak. Okey, kemudian tadi ada orang cakap, tak ada siapa cakap pun. Perkataan dipandang. Namun begitu, mereka mula gementar apabila dipandang muara di bawahnya. Sepatutnya apa? Kalau dipandang muara, muara tu yang pandang Encik Farid. Kalau Encik Farid pandang muara, kita gunakan imbuhan Memandang. memandang. Gementar apabila memandang muara di bawahnya. Okay, kalau imbuhan di, maksudnya dilakukan oleh. Okay, dipandang oleh siapa? Kalau adalah kata kerja kepada orang tu lah, Encik Farid memandang muara. Okay, tadi mempunyai. Nak buang apa ni? Nak tukar apa? G tu. NG dengan M. NG dengan M. Allah. Okey, mempunyai. Dan ketebalkan tu kita tukar dengan ketebalan. Ketebalan 75 cm. Okey, kemudian sambung. Betulkan. Apa? Susunan. Susunkan. Susunan kaca. Kalau susunkan maksudnya macam mana? Orang yang buat tu. Betul. Contohnya, Dania menyusunkan kaca tersebut. Menyusun kaca tersebut. Contohnya macam itulah. Okey, perenggan yang seterusnya. Boleh cikgu nak seorang untuk bacakan? Boleh. Okey, Mizan nak? Okey. Mizan baca. Dari mereka ni sehingga bawah. Mereka berkumpul di tempat khas untuk melihat operasi jabatan itu. Menurut pegawai penerangan, jabatan itu menggunakan teknologi hydraulik baskul yang antara tercanggih di dunia. Daun jabatan akan menaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringi dengan siren khas. Okey, siapa nak sambung? Okey. Okey, boleh baca?
Saya cikgu. Ha. Sebelum pulang, mereka mengabadikan kenangan berlatar belakangkan jambatan ikonik tersebut dengan foto interaktif augmented reality AR. Okey, bagus. Siapa Rohaiza Cik Wan ni? Cikgu selalu lupa lah kamu tak guna nama sendiri. Delisha. Okey, Delisha. Okey, terima kasih Mizan dan Delisha. Okey. Okey, kita tengok. Siapa yang dah jumpa apa kesalahan pada perenggan perenggan mereka ni sehingga bawah lah sampai AR. Huruf besar. Penerangan. Penerangan, huruf besar. Yang ni betul. Pegawai penerangan ni betul sebab dia adalah satu jawatan. Pegawai penerangan. Tercanggih. 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 Okey, lagi? Selamat. Selamat. Automatic. Automatic. Mana? Automatic. Ada lagi satu je. Ni, hydraulic. Okey, tercanggih, automatic dan diiringkan. Diiringkan ni apa yang salah ialah imbuhan dia. Sepatutnya bukan penggunaan kan. Okey. Jadi untuk kali ni cikgu nak kamu betulkan perkataan yang cikgu garis ni dekat ruangan chat tu. Kamu tulis perkataan yang sebetulnya apa. Tulis yang salah dan tulis yang betul saja. Boleh tak? Semua faham tak? Untuk 4 perkataan ni, kamu tulis perkataan yang betul untuk ejaan ataupun untuk imbuhannya di ruang chat. Okey, Siti. Lagi yang lain? Automatik. Kalau ejaan hydraulic. Kamu tahu tak hydraulic tu apa? Tak. Okey, hydraulic ni adalah satu mesin yang menggunakan cecair ataupun air lah. Hydraulic. Okey, kalau dalam sains, hydro tu maksudnya air. Okey, kalau hydraulic ni mesin yang menggunakan air lah. Okey, memandang. Okey, Dania, yang cikgu gariskan 4 perkataan yang cikgu gariskan. Yang ni, hydraulic, tercanggih, automatic dan diiringkan. Okey, untuk hydraulic, ejaan sebenarnya ialah hydraulic. Cikgu dah tulis dah, hydraulic. Hydraulik, hydraulic. Tercanggih, terganggih. Mizat, okey cikgu cakap yang mana betul. Okey, untuk jawapan Siti, tercanggih betul ejaan. Sepatutnya kita eja dengan I, bukan E, tercanggih. Okey. Alisha jawab automatic, ejaannya automatic. Okey, Ain diiringi betul. Untuk kenderaan pengguna akan dinyalakan dan diiringi dengan siren khas. Okey. Okey, jadi itu sahaja. Okey, hari ni kamu belajar mengenai apa? Yang cikgu-cikgu gariskan ni. Tanda baca. Tanda baca, lagi. Ejaan yang betul. Imbuhan. Imbuhan tu apa? Imbuhan ni macam kan. Okey, ada yang kita tak perlu letakkan, jangan nak letakkan. Contohnya macam mana? Penggunaan perkataan. Okey. Kita hanya gunakan imbuhan yang betul lah untuk situasi yang betul. Okey, latihan nanti cikgu akan berikan dekat grup kelas. Latihan dia macam yang kita buat ni juga. Cikgu akan bagi petikan. Kemudian kamu kena tengok yang mana salah,
kamu betulkan. Dia tulis semula petikan tersebut dengan perkataan yang betul, ejaan yang betul, tanda baca yang betul. Okay, Mizan ni suka sangat latihan ya. Dia masuk kelas dia tanya latihan. Okay, sebelum kita akhiri meet ni, biasanya cikgu tunjuk apa waktu akhir kelas? Markah. Markah. Agak-agak siapa yang paling tinggi? Tak tahu. Okay. Yang paling tinggi ialah Dania, Elisha, Mizan. Itu je dulu. 3 orang. Dania, Delisha dan Mizan. Alia. Siapa? Alia. Alia. Alia pun 4 juga. Alia apa yang namanya? Alia Alisha ke? Syam. Okay, dapat 4. Okay, Siti cuba share sikit apa yang awak dapat sebelum ni. Apa yang cikgu bagi sebelum ni? Dapat surprise box. Okay, lagi? Dapat pencil case. Notebook. Yang tabung. Dengan tabung. Okay, jadi sesiapa yang dapat markah tinggi pada hujung bulan Ogos ni, nanti adalah hadiah yang cikgu bagi. Jadi jangan lupa untuk join kelas kita, buat latihan. Kalau tak faham, tanya je cikgu. Okay, itu sahaja kelas untuk hari ini. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.